Ya, kita kembali lagi menerusi Rampai Pagi yang kami siarkan secara lintas langsung dari Studio 4 Kompleks Penyiaran Radio Televisyen Brunei Sungai Akar. Alhamdulillah, satu segmen wawancara, bukan wawancara, satu segmen ceramah terakhir sebelum kita berpisah untuk pertemuan kita pada hari ini membawakan tajuk Didik Anak-anak Berpuasa. Jadi kita akan bersama dengan Yang Mulia Ustazah Nurhayati binti Haji Abdul Rahman. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat hari ini Ustazah? Alhamdulillah, semuanya Alhamdulillah. sehat-sehat. Nyaman rasanya mendengar Ustazah sehat. Alhamdulillah, yang berada di studio pun dalam keadaan sehat juga. Ya, kami di sini pun sehat, sejahtera, ceria. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Jadi Ustazah, ya, kami dua ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Alhamdulillah. Terus kita telah pun berada di 10 Ramadan untuk hari ini Ustazah, ya. Betul. Alhamdulillah. Jadi Ustazah membawakan tajuk ni mengenai dengan didik anak-anak berpuasa. Jadi sebagai mukadimah, yang mungkin Ustazah boleh terangkan ya mengenai dengan tajuk kita pada pagi ini. Silakan. Terima kasih Intan dan juga Nadira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dahu wa amma ba'd. Alhamdulillah, rasa syukur dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita ni mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin kerana masih lagi ada ruang dan kesempatan bagi kita ni semua untuk dapat lagi menemui bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini dan juga dapat lagi kita ni mengerjakan ibadah puasa yang agung. Nah, untuk tajuk kita ni pada segmen kita ni pada pagi ini iaitu mendidik anak-anak ni berpuasa. Ustazah cuma sedikit dalam mukadimah ni tentang peranan ibu bapa ni untuk memberi didikan tentang tentang ibadah puasa ni dan mengapa kita ni perlu mendidik anak-anak ni sejak daripada kecil. Nah, sebagai mukadimah, kita ni sebagai ibu bapa sudah tentulah berperanan dan bertanggungjawab memberi pendidikan dan membentuk kepribadian anak-anak kita ni walaupun dalam semua pada anak-anak kita ni baik yang lelaki maupun yang perempuan. Artinya kalau kita ada anak 5 orang, 6 orang, hatta seorang pun tetap je menjadi tanggungjawab kita ni, kewajipan kita ni untuk memberikan kepada anak-anak ni pendidikan. Nah, pendidikan yang bagaimanakah bagi setiap ibu bapa ni untuk sampaikan dan ajarkan kepada anak-anak ni, iaitu pendidikan yang berbentuk keagamaan terlebih dahulu kita diserapkan dalam kehidupan anak-anak kita ni yang berdasarkan kepada didikan dan asuhan yang berdasarkan kepada nilai-nilai Islam. Nah, adapun mendidik anak-anak ni yang dalam usia yang masih damit, masih kecil, mungkin dalam di bawah 6 tahun ke bawah ni, adalah waktu yang sesuai untuk kita ni ibu bapa memberikan pendidikan kepada anak-anak kecil kita ni. Kerana anak-anak damit ni, diorang punya sifat ni adalah fitrah. Artinya fitrah di sini ni Intan dan Nadira, ia adalah dalam keadaan anak ni dalam keadaan suci, murni, indah tercemar dengan pelbagai pencemaran kehidupan ni. Berdasarkan daripada sabda baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda, setiap bayi yang lahir dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Majusi ataupun Nasrani. Hadis sahih Imam Muslim. Maka di sini ni peranan ibu bapa lah sebenarnya yang mencorakkan anak-anak ni daripada terangan damit. Kalau indung putih tujuan anak tu, kalau indungnya hanya indung hitam tujuan anak tu. Maksudnya hitam putih di sini ni bukan kulit tetapi kepribadian anak tu. Dan yang pentingnya juga mengapa anak-anak ini juga memerlukan bimbingan dan tunjuk ajar daripada kecil ni
kerana kita ni mahu memperkenalkan anak-anak kita ni dengan penciptanya yang agung, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ada diceritakan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-A'raf, bahawa sebelum anak ni lahir, ditiupkan di dalam kandungan ibunya ni, dalam janin ni roh, dan sebelum roh ni ditiupkan ke dalam janin, roh-roh ni telah pun membuat ikrar dan perjanjian dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang disebut dalam surah Al-A'raf ayat 172. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam, keturunan mereka adalah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahida. Qalu bala syahidna. Mereka menjawab, rohani menjawab, betul, engkau Tuhan kami, kami bersaksi. Sebab itulah kenapa kita ni perlu, anak-anak ni perlu kepada bimbingan lebih-lebih lagi kepada tauhid ni, kerana kita ni mahu mereka ni kerana mengingatkan mereka ni, kita ni lah tanggungannya mengingatkan kita ni akan janji kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Tapi yang mencorakkan setelah lahirnya anak ni adalah ibu bapa. Sebab itu sunat bagi orang yang menerima kelahiran anak-anak ni, untuk kalimah awal yang didengar oleh anak-anak, kalimah mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala, mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itulah bagi bapa yang menyambut anaknya ni pada awal kelahiran ni, disunatkan si bapa ni untuk mengazankan di telinga kanan anak baby tersebut, dan di sebelah kiri telinganya adalah iqamah, kerana dalam azan dan iqamah ni ada kalimah-kalimah pengagungan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga syahadah bersaksikan kepada Allah dan juga Rasul itu adalah utusannya. Dan sekarang kita ni berada di bulan Ramadan. Memang banyak perlindungan dari ibu bapa ni, sebahagiannya ada kesedaran untuk mendidik anak-anak mereka ni untuk mula berpuasa. Kerana puasa ni salah satu ibadah yang difardukan ke atas umat Islam. Dan tentunya mengambil peluang dan ambil kesempatan untuk di bulan Ramadan ini mendidik anak-anak kecil kita ni dalam proses mengenal Allah melalui amal-amal soleh yang dikerjakan di bulan Ramadan ini, dan juga ucapan-ucapan zikir-zikir yang melaungkan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana anak-anak ni Intan dan Nadira, mereka ni umpama rumah yang kosong, tapi ada rumah tetapi di dalamnya ada perabot. Kalau nada perabot memanglah belum dapat dimanfaati sepenuhnya, tapi kalau sudah ada perabot memang dapat dimanfaati. Begitulah juga anak-anak ni, kalau mereka ni diisi dengan ajaran-ajaran Islam ni, sudah tentu apabila membesar mereka ni menjadi orang yang berguna, bukan sahaja berbakti kepada kedua ibu bapanya, tetapi juga berbakti kepada masyarakat dan juga negara. Inilah mungkin dapat sedikit sebanyak yang dapat saya kongsikan dalam mukadimah kita ni pada bagian ni. Ya, tajuk yang sangat relevan terutama sekali di bulan Ramadan yang mulia ini, Ustazah. Mungkin inilah waktunya titik bermulanya sesetengah ibu bapa mula mendidik anak-anak mereka untuk berjinak-jinak dalam melakukan ibadah berpuasa ini, kerana ada kata pepatahnya, kalau melentur biarlah dari rebungnya. Begitu. Jadi di sini mungkin Ustazah dapat kongsikan berapa sebenarnya umur yang sesuai untuk anak-anak ini mula dididik berpuasa. Silakan Ustazah. Terima kasih. Sebelum Ustazah mengupas lebih lanjut tentang usia yang sesuai, kita ni merefresh semula lah sebagai ibu bapa, kita ni refresh semula syarat-syarat berpuasa ni. Di antaranya satu, yang mesti beragama Islam. Dan yang kedua, taklif. Artinya taklif di sini ni ia sudah dipertanggungjawabkan. Dalam taklif ni termasuklah berakal dan juga baligh di sini ni, iaitu cukup umurnya. Macam mana tadi kan tahu cukup umur anak kita ni? Ada beberapa panduan yang diberikan dalam Islam ni. Pertama, apabila anak itu mendapat mimpi keluar maninya. Kemudian bagi anak perempuan keluar haidnya ketika ia berusia
berusia 9 tahun Qamariah. Dan kemudian bagi yang terakhir, kalau sekiranya anak-anak kita itu sudah sampai umur 15 tahun tapi belum lagi ada petanda-petanda yang dua tadi itu, tapi ia sudah sampai umurnya 15 tahun, maka di sanalah sempurnanya umur anak tua. Maka di sini ini kita perhatikan lagi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amuru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin wa fariqu bainahum fil madaji'. Perintahkan anak-anakmu melaksanakan solat ketika mereka berusia 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkan solat ketika berusia 10 tahun dan pisahkan mereka di tempat tidurnya. Ini adalah panduan dalam ibadah sembahyang, tapi boleh juga kita ni menggunakan dalam ibadah puasa. Cuma kita ni kena tahu kekuatan anak-anak kita ni apabila berpuasa ni indah sama dengan apa yang kekuatan yang dihadapi oleh orang-orang dewasa ni. Kita ni boleh mendidik ataupun mendedahkan anak-anak kita ni kepada ibadah puasa ni dalam umur yang kecil. Kerana kenapa? Kerana anak-anak ni diseturang ni adalah mudah mengikut mudah mengikut cakap indungnya. Kalau indungnya menyuruh berpuasa, ia akan ikut. Tapi perlulah kita ni sebelum kita ni mengarahkan anak-anak kita ni kan berpuasa yang umurnya di bawah 6 tahun ke bawah ni, kita ni berbincanglah suami isteri, apakah anak-anak kita ni yang sudah kecil ni boleh berupaya untuk menjalankan ibadah puasa. Cuma diingatkan, bila kita ni mengajak anak-anak kecil kita ni berpuasa, jangan kita ni paksa di sini ni, jangan di-push benar-benar sehinggalah ia tu berpuasa sampai macam orang dewasa sampai ke maghrib, indah. Tapi kita ni menyuruh diseturang ni berpuasa supaya membiasakan diri diseturang ni, kerana bukan saja mereka ni kena dapat boleh buat, sebenarnya boleh buat dengan adanya guide kita ni. Sebab itu sebagai indung, kita ni kena ada persediaan lah untuk anak-anak kita ni supaya diseturang ni dapat menjalani ibadah puasanya tu dengan lancar. Tapi kalau sekiranya anak-anak kita ni tu berbuka puasa, contoh sahaja kita ni menyuruh orang ni berpuasa, tapi kita ni mesti beritahu lebih awal untuk mengajak diseturang ni lebih awal daripada, bukan di bulan Ramadan tu baru kita ni kan menyuruh diseturang ni berpuasa. Sebenarnya didikan berpuasa ni lebih awal sebelum datangnya bulan Ramadan, supaya diseturang ni indah terkejut dengan sistem berpuasa ni. Sama je macam kita ni yang dewasa ni, bila kita ni indah biasa berpuasa di luar bulan Ramadan, tiba-tiba masuk bulan Ramadan, kita ni berpuasa teruskan tu hari-hari, memanglah akan mengganggu sistem di dalam tubuh badan kita ni. Ada macam muntah-muntah, naik terdugalnya. Ada yang kita ni dah maut berlaku kepada anak-anak kita ni. Kita ni perlu ada persediaan supaya anak-anak kecil kita ni indah terkejut dengan ibadah puasa yang diarahkan dan yang disuruh oleh indungnya. Dan juga kita ni juga perlu ada ilmu juga dalam mengajak anak-anak kita ni, sebab anak-anak ni bila ia berpuasa, ia akan tanya mama-mamanya, mengapa kita ni berpuasa? Anak-anak sekarang ni pintar. Diseturang kan tanya tu, mama-mama, tadinya di sekolahnya kawan puaninya berpuasanya, kenapa aku nak berpuasa? Bolehkah abang berpuasa? Maka kita ni kena ada jawapan yang cukup yang simple tetapi boleh diterima oleh akal diseturang ni dalam diseturang itu kan menjalankan ibadah puasa. Jangan dan pesanlah janganlah kita ni tu paksa ataupun mempush anak-anak kita ni, biarlah diseturang ni berpuasa mengikut di mana tahapnya. Kalau ia kan mengatakan Umi boleh ku buka tu, boleh ku makan, kita ni benarkan sebab anak-anak ni yang masih di bawah umur ni diseturang belum ada kewajipan untuk beribadah puasa. Ya, Alhamdulillah ya. Jadi mengikut kemampuan mereka masing-masing ya, apapun menjadi satu kewajipan dan juga tanggungjawab ya kepada ibu bapa untuk mendidik anak-anak mereka yang masih kecil untuk mengerjakan ibadah puasa. Jadi Ustazah ya, mengenai dengan ibadah puasa ini mungkin ada tips ni untuk ibu bapa yang bagaimana untuk mengajar anak-anak untuk berpuasa di bulan Ramadan.
Okey, terima kasih. Okey, dalam kita ni membuat persediaan, bukan saja kita ni yang membuat persediaan untuk berpuasa, tetapi apabila kita ni sudah mula decide untuk untuk anak ketanian ni membuat keputusan bahawa anak ketanian itu pun akan mula berpuasa pada Ramadan ini, maka ketani sebenarnya perlu ada pengetahuan, bukan sahaja ilmu daripada mengenai ibadah puasa ni, tetapi juga bagaimana ketanian ni kan memberi semangat kepada anak-anaknya dalam bistorang itu mampu ada kekuatan untuk menjalankan ibadah mereka ni daripada pagi ke petang, sebagaimana yang kita ni dengar, kalau kita ni mendengarkan daripada rakan-rakan nanti, memanglah teruja anak-anak berseturang pun berpuasa, kita ni pun ikut juga ISK, tapi lihat adakah anak kita ni tu sama umur ataupun tidak. Sebab kalau umur yang 7 tahun ke 10 tahun itu, insya-Allah dengan semangat dan motivasi kita ni, mereka boleh mampu untuk menghabiskan, menyempurnakan ibadah puasa mereka tu sampai dah ke maghrib. Tapi bagi anak yang kecil ni, memang kita ni perlukan ilmu dan juga panduan. Dan di antaranya satu, bila kita ni kan mengajak anak-anak kita ni mengapa bistorang itu bukan berpuasa, kita ni jelaskan mengapa Ramadan itu special. Ada kalau Ustazah beritahu, ada rakan-rakan kita beritahu bahawa puasa itu adalah untuk kita ni kan merasa lapar, kerana ada orang yang di keliling kita ni pun ada yang susah Indah dapat Indah makan yang Indah makan, tapi kita ni dengan kita ni merasa berpuasa tu, kita ni akan lebih menjadi orang yang bersedekah. Kemudian kita ni galakkan anak-anak ni untuk berpuasa, motivate bistorang ni agar sukakan berpuasa. Jangan dipaksa. Kalau kita ni paksa, mereka sudah akan meningkat dewasa tu, akan merasakan puasa tu menjadi satu bebanan dan indesio. Tadi createkan di rumah kita ni tu sebelum Ramadan tu suasana menyambut Ramadan ni, supaya bistorang tu teruja untuk mengerjakan ibadah puasa. Kemudian yang ketiga, untuk menghilangkan rasa lapar bistorang ni, kadang-kadang kan kita ni anak-anak ada mengadu lapar je, kering leher je. Kita ni penuhkan masa bistorang ni dengan aktiviti yang mubah lah, yang diharuskan. Jangan aktiviti yang boleh mensia-siakan masa mereka. Buatlah membuat patangan tu, membuat makanan kesukaan bistorang sama-sama, ataupun buat cookies yang mereka suka sama-sama. Kemudian yang seterusnya, kita ni pada sahur tu, kita ni ajak anak kita ni bangun. Dan biasakan sahur tu di akhir-akhir waktu, supaya lapar tu Indah cepat menjelang, tapi ia rasa kenyang. Dan kita ni pun kena tahulah pemakanan yang sehat, nutrisi yang membantu agar lapar tu Indah cepat muncul lah. Dan apa yang perlu kita ni elakkan di sini ni sedikit jangan dipaksa, jangan kita ni bandingkan adik-beradiknya, abang boleh, kawan boleh, itu elakkan. Jangan buat aktiviti yang mengalihkan dan juga janganlah juga kita ni jadi ibu macam lapar kau. Itulah yang mungkin dapat dikongsikan sini ni. Itu sahaja. Alhamdulillah, satu pengisian yang amat bermanfaat sekali, terutama sekali bagi ibu bapa di luar sana yang baru mula ingin mendidik anak-anak mereka agar berjinak-jinak dalam melakukan ibadah puasa ini. Apapun Ustazah, terima kasih di atas perkongsiannya untuk hari ini. InsyaAllah kita akan bersua lagi dalam kesempatan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.